Assalamualaikum dan salam Sarawak Kusayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 10 Jun 2021 bersama saya Fidayah Hanan Sahni. Tumpuan berita. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dala Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Rabu telah meluangkan masa menyantuni petugas Barisan Hadapan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang bertugas di Sekatan Jalan Raya SJR di sempadan antara daerah Dalat dan Mukah dalam kawasan Penat Oya. Dalam kunjungan itu, beliau menyumbang makanan dan minuman sebagai penghargaan daripadanya kepada petugas Barisan Hadapan yang tidak mengenal penat lelah dalam membantu mengekang penularan wabak COVID-19. Sementara itu, dalam program berasingan di Kampung Tengah Dalat, Datuk Seri Fatimah telah menyaksikan penyerahan sumbangan 4 penghawa dingin daripada pengurus Agro Plantation Sendian Berhad Kueh Eng Yong kepada pegawai daerah Dalat Kueh Leipoh. Menurut Datuk Seri Fatimah yang juga Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, penghawa dingin itu akan memberi keselesaan kepada penerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV daerah Dalat. Katanya PPV itu dijangka mula beroperasi sepenuhnya pada 12 Jun 2021 selepas sesi dry run pada 4 Jun yang lepas. Seterusnya, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkesempatan melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV bagi Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kem Batu 14 Jalan Oya pada Rabu. Dalam lawatan itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka turut meninjau proses pemberian dos kedua vaksin kepada seramai 200 orang anggota tentera. Ia disusuli dengan penyerahan bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang kepada petugas Barisan Hadapan iaitu anggota tentera di kem tersebut dan juga di kem Junako. Sebanyak 201 bungkusan makanan telah diagihkan ke kem Batu 14 manakala sebanyak 83 bungkusan diagihkan ke kem Junako. Berita diteruskan dengan kira-kira 4,350 ketua isi rumah KIR di Dewan Undangan Negeri Dun Semop akan menerima bantuan bekalan makanan di bawah Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS 6.0. Menurut Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul, pengagihan bantuan tersebut adalah berdasarkan data dan maklumat terkini daripada pejabat daerah dan juga ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK serta tuai rumah di kampung dan rumah panjang. Penerima bantuan ini lebih kurang berjumlah 4,350 untuk kesemua kawasan dalam DUN N42 Semop. Tetapi kita menjangka mungkin ada beberapa rumah yang terlepas kerana maklumat tentang KIR, ketua isi rumah ini kita perolehi daripada pejabat bahagian dan juga pejabat daerah. Tapi kita akan juga cuba membantu, kita memastikan setiap rumah akan menerima bantuan makanan ini dan kita juga bersedia ada lebihan kerana kita menjangka ada rumah-rumah tertentu yang penghuninya adalah penyewa dan kadang-kadang daripada pengalaman yang lepas ada rumah itu kosong tetapi sekarang berpenghuni, kita juga akan menyampaikan bantuan makanan kepada mereka ini. Bercakap kepada UKAS semasa program penyampaian bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang di Dewan Sungai Sian Bintango pada Rabu, beliau juga memohon KMKK untuk memaklumkan dengan segera jika ada penduduk yang keciciran menerima bantuan tersebut. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop menjelaskan bantuan tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membantu meringankan beban rakyat semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan bantuan ini kita berterima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana inisiatif kemanusiaan ini sedikit sebanyak akan meringankan beban keluarga-keluarga yang terpaksa melalui PKP ini dan tidak dapat turun kerja dan sebagainya. Dan saya harap bantuan ini sedikit sebanyak meringankan beban mereka dan jika keadaan memerlukan lagi, insya-Allah saya rasa kerajaan akan cuba membantu untuk meneruskan bantuan makanan ini. Tambahnya lagi, bantuan dan kerjasama sukarelawan yang terlibat dalam menjayakan program bantuan tersebut termasuk Skuad Sayang, ahli-ahli PBB, Beliasa Berkas, Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan penduduk kampung serta rumah panjang amat diperlukan dan dihargai untuk melancarkan proses pembungkusan dan pengedaran.
Sementara itu, inisiatif Kerajaan Sarawak meneruskan bantuan bekalan makanan BKSS 6.0 memberi makna besar kepada rakyat khasnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semop ketika berdepan waktu sukar dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Penghulu Abbas Banyi ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKA semasa program penyampaian bantuan bekalan makanan BKSS di Dewan Sungai Sian Bintango pada Rabu. Mewakili penduduk menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop Abdullah Saidul di atas bantuan tersebut. Aku Penghulu Abbas Anak Banyi, wakil dari Bapa Buah Rumah penduduk N42 Semop, dari Selidap, Sungai Sian, ngagai Kejai, ke nerima bantuan BKSS, ya ke kena ngeringan ke beban bak musim PKP itu ke dibantu dari Kerajaan Negeri Sarawak. Saya terima kasih ngagai Kerajaan Negeri Sarawak HGPS, lebih lagi bakal YB kami, YB Abdullah Haji Sidul. Manakala Ketua Pemuda PBB Meradong, Kaunselor Helmi Morsilili berkata, bantuan makanan tersebut dapat sedikit sebanyak meringankan beban penduduk ketika PKP dikuatkuasakan. Seperti pada pagi ini kita telah menerima bantuan BKSS daripada Kerajaan Negeri Sarawak untuk kawasan Dun N42 Semop yang merangkumi kampung-kampung Melayu di N42 Semop lah. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana atas bantuan ini dapatlah melegakan sedikit sebanyak kita punya kos harian, kos living cost yang mana semua merangkumi telur apa semua. Perlulah kita nak berbeli sepanjang PKP. Timbalan Pengerusi PBB Meradong Jaafar Maji turut menyifatkan bantuan kerajaan negeri itu amat bermakna dan dihargai penduduk Dun Semop Amnya Bintango. Sempena KPKP ini menyumbang bantuan kepada penduduk kampung Bintango. Jadi dan kampung seberang dan kampung Jambatan Merah. Jadi masyarakat kampung Bintango mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB kita, YB Abdullah Saidul dan YB Yusof. Masih lagi mengenai bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang, penduduk yang masih belum menerima BKSS di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus diminta bersabar. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata, penghantaran bantuan makanan diadakan secara berperingkat dan kaki tangan tidak ramai. Bisi begak bala bertanya sebelah grup WhatsApp semua gunanya. Nama kami terlindung betul dan diberi bantu. Jadi bantu tadi tidak boleh diberi serentak. Lepas bala kaki tangan ke aduh tadi kira ke nak tentu dengan ramai itu dia begak supply barang nanti yang datai. Maka tu tadi enggak kita bisi nanti seri dua kini lepas barang tu betul tu datai. Lepas stok kita kena tahu dia nak tentu cukup. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyampaikan bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang di Rumah Dilang pada Isnin. Di Dun Kakus, sebanyak 7,577 ketua isi rumah KIR akan menerima bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang dengan pengagihannya telah dilaksanakan pada Isnin sehingga 11 Jun 2021. Sebanyak 190 pek makanan telah diagihkan kepada penduduk di 14 buah rumah panjang antaranya seperti tertera. Dalam perkembangan lain, Datuk John Siki yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus memberitahu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tatau telah bersetuju menjadikan klinik kesihatan di Sangan dan Nangatau sebagai pusat pemberian vaksin PPV untuk penduduk di kawasan tersebut. Katanya ini selepas didapati ada warga emas yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan suntikan vaksin di Dewan Sukan Tatau. Jalan banyak komiti besar. Lepas kami ke bawah 4 hari sudah bersetuju tak berjalan ke rumah panjang atau ke klinik. Jadi kemudian tetap ke kita, tetap ke kami lepas mana komiti untuk kemarin. Ianya kita akan mengenak klinik dan dengan sangan sitik untuk bala ke sangan din. Lalu sitik ke mengenak klinik kita dan dengan tahu tertumpu.
Jadi bala kita kena tahu itu ada rau laban mobile klinik atau mobile orang ke beri vaksinasi untuk kak datang ke klinik kita dengan tahu itu. Dalam pada itu, penghulu Michael Agul melahirkan rasa gembira atas bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang yang disumbangkan Kerajaan Sarawak untuk meringankan beban penduduk yang terjejas dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Aku merasa gagal lah. Laban masa aku putus kami mesti nerima pesan aku lebih nerima bantu dari Perintah Sarawak DPS Umai bantu Sarawak Sayang. Nyale kami merasa gagal amat kami ngatai ke penusah kami ke tegak PKP itu nauri jaga. Nyale bantu asai kupon sudah cukup mereka relief mimit ngagai bala ke dia rumah panjai kena uliah bidalai ke pihak minta pemakai. Di Miri pula, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri akan menambah baik proses pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Miri bagi memastikan setiap masyarakat yang mendapat temujanji hadir dan menerima suntikan vaksin. Menurut Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni, bahagian Miri telah diperuntukkan sebanyak 19,400 vaksin COVID-19 dan menerima kehadiran penerima vaksin dari luar Miri. Saya yakin bahawa proses program vaksinasi AstraZeneca akan memberi manfaat kepada masyarakat dan juga saya mengalu-alukan kepada masyarakat yang masih lagi ingin mendapatkan vaksinasi, kita akan cuba untuk mendapatkan maklumat daripada pihak yang bertanggungjawab iaitu Protect Health yang menyelaras program vaksinasi AstraZeneca sama adakah ada lagi kekosongan seperti apa yang terdapat di Kuching yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV AstraZeneca di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri pada Isnin. Proses pemberian vaksin AstraZeneca di PPV IKBN Miri bermula pada Isnin bagi warga emas selama 3 hari sebelum dibuka kepada penerima yang berumur 18 tahun ke atas yang telah mendaftar. Tambah Lukanisman lagi, beliau berharap masyarakat menerima program vaksinasi nasional melalui PIK and AstraZeneca adalah merupakan program tambahan dalam usaha mencapai 80% masyarakat menerima vaksin COVID-19. Beralih ke laporan COVID-19. Sarawak mencatat 419 kes positif COVID-19 pada Rabu dengan 294 atau 70.17% telah dikesan di 5 buah daerah di Kuching, Bintulu, Sri Aman, Sibu dan Lubuk Antu. Menurut laporan harian COVID-19 Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 53,000. Daerah-daerah yang merekodkan kes positif COVID-19 pada Rabu adalah seperti berikut. Selain itu, 3 kes kematian baharu telah dilaporkan, 2 di Kapit dan seorang di Sibu, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian meningkat kepada 330 orang. Sementara itu, turut diisytiharkan 2 kluster baharu iaitu kluster Kampung Hilir Lingga Sri Aman yang merupakan kluster komuniti melibatkan 3 buah kampung iaitu Kampung Hilir, Kampung Masjid Baru Lingga dan Taman Pasir Panas melalui pergaulan sosial dan aktiviti ziarah. Manakala kluster Kampung Sinar Budi Baru Kuching juga merupakan kluster komuniti melibatkan 3 buah keluarga di Kampung Sinar Budi akibat pergaulan sosial dan kontak rapat. Turut dimaklumkan 1 kluster tamat iaitu kluster skim penempatan staf Pok Kuching setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Tambah kenyataan itu lagi, daerah pusat telah bertukar status daripada status jingga ke status kuning serta daerah Matu dan Lundu pula telah bertukar daripada status kuning ke status jingga. Selain itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan bagi lokasi-lokasi berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portalukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.